ke apa yang maksud anda? Kiranya sunat lah. Buat Sunat. 3 kali. Kalau buat sekali pun dah madai lah kan. Jadi anda tanya tu sebab anda dapat maklumat daripada fiqh. Yang kita belajar tak ada sebut pula 3. Betul. Kalau anda belajar ayat ahkam, baru jumpa. Sebab tu kalau orang tak belajar fiqh, dia akan terkapai-kapai lah. Kerana dalil ataupun hukum hakam tu sumbernya Al-Quran, hadis, ijma', dan juga qiyas, dan juga kaedah-kaedah yang lain tu. Istihsan, masalah. Jadi benda tu teradungnya di dalam fiqh asilan dia tu. Jadi sebab tu Ustaz kata kita tak menjumpai dalam ayat ahkam kesemua yang kita baca, yang kita belajar di dalam fiqh. Kenapa? Kerana yang disebut dalam fiqh itu adalah datang daripada Quran, datang daripada hadis, datang. Dan kebanyakannya hadis lah. Jadi seorang tidak boleh mendakwa saya belajar ayat ahkam tak ada sebut pun 3 kali. Siapa yang pandai-pandai buat suruh 3 kali ni? Ini kena kembali kepada usul fiqh lah. Ada pun pendekatan ayat ahkam ini untuk mendedahkan kepada pelajar tempat-tempat hukum-hukum yang disebut sebahagiannya secara terperinci, sebahagiannya ayat-ayat faraid terperinci dengan jumlah fardunya 1/2, 1/4 pada siapa perinci. Ada yang secara umum, maka dilengkapkan yang umum itu oleh hadis. Hadis pula banyak perbahasan dia. Maka bagi yang awam cukup dengan belajar kitab fiqh. Jadi ianya tidak ada kontradik ataupun tanakub perbalahan antara sumber ni. Cuma kelemahan orang untuk menghubung kaitnya sahaja. Macam anda kata, kenapa ustazah kata 3? Situ. Ada. Faham Ustaz? Jelas tak? Jadi sama juga apabila orang tu belajar ahadisul ahkam. Lalu dalam kitab fiqh orang baca kunut, dia mengaji hadis hukum tak baca kunut. Yang dia baca tu, yang dia belajar tu satu hadis. Hadis yang lain banyak lagi tak disebut di dalam muqarrar ayat ahkam, hadis hukum dia. Jadi kita belajar untuk pertama nak memahami bagaimana hukum yang ada dalam fiqh itu boleh keluar. Sumber autoriti, sumber untuk sah diamalkan bagi kita orang awam tu fiqh je. Sekira-kira kalau tidak belajar ayat ahkam pun boleh beramal dah. Boleh beramal dah. Tak tahu ayat tu ada dalam Quran ke tak. Maknanya kita tak tahu pun dalil. Yang kata 3 kali basuh tu tak tahu pun dalil sunat. Tak ada masalah. Boleh pahala ke tak? Boleh dah. Syarat kena tahu dalil baru boleh pahala tu. Hak kena tahu dalil tu hak ulama yang nak kata sunat tu.
Yang nak mengeluarkan hukum kata sunat basuh 3 kali tu, dia kena tahu dalil. Dan dia kena tahu usul fiqh. Cara nak memproses bahan-bahan asli tu. Okay? Kita lagu tu kita berehat sebentar lah. Okay.
Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ni nak cuba cari dalam kitab kita ni ayat daripada surah apa? Surah At-Taubah ayat dalam ayat ke berapa ni? Ayat 60. Ayat 60 dari surah At-Taubah. Ada tak dalam kitab kita ni? Ada tak daripada kitab kita? Cuba tengok. Juzuk 1 ataupun juzuk 2? Tak ada cara je ayat ni. Mesti ayat surah, ayat tentang dipanggil zakat dan pengagihan dia tu. Jadi antara ayat yang berkait dengan pengagihan zakat, iaitulah ayat daripada surah At-Taubah ayat 60. Kalau Ustaz tak jumpa daripada kitab, dua juzuk kitab kita ni. Kata jumpa. Jadi Ustaz kena baca juga tu. Jadi sempena bulan Ramadan ni, orang nak bayar zakat fitrah ni, elok juga kalau kita boleh sentuh zakat fitrah. Ke tak? Tak sampai kan? Tapi dalam silibus kita kena ada sentuh tentang az-zakah, zakat. Ada tak kawan-kawan jumpa? Tak ada. Tak jumpa? Tak apa lah. Kalau tak jumpa Ustaz pun duk cari. Tak ada pun ayat ni. Dibahaskan dalam kitab kita ni. Kalau tak ada, cuba ambil dari surah At-Taubah ayat 60. Siapa tafsir? Tafsir ada ni, boleh cari. Mana ketua kelas? Fuqara'i wal masakina wal masakini wal amilina 'alaiha. Kita nak tengok yang tu. Boleh search dalam ni. Cuba cari dalam Syekh Ali Sabuni pun tak apa. Tafsir Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni tafsir ayat Innamas At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Kalau Ustaz Snack ni, antum boleh buat masuk tak?
daripada kitab Ustaz ni. Ustaz ni cuba tengok tafsir yang Ustaz atau tu jelas tak? Tak terang ke? Tu boleh dah. Boleh? Ke tak boleh lagi? Okay, Santi. Quran Nur Fatihah. Jazakallahu khairan. Kita tengok bahagian zakat daripada kitab tafsir tafsir Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib Asy-Syarbini. Ayat menyebut tentang masarif ataupun tempat pembayaran zakat. Sumber zakat tu tak dibincangkan di sini. Tak dibincangkan.
di sini ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Faqala الشيخ المفسر الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره في الآية 60 من سورة التوبة. سورة التوبة رحمه الله تعالى ثم بين سبحانه وتعالى. Selepas daripada diceritakan tentang sekumpulan orang-orang munafikin yang mempersoal ataupun juga mahu menuntut zakat, sedekah ataupun ghanimah. Maka di sini Allah sebutkan masarifas sadaqati, tempat dan bagi sedekah. Mawarid, sumber datang sedekah tak disebut. As-sadaqah sini iaitulah az-zakat. Az-zakah. Jadi zakat dia ada dua, zakat fitrah dengan zakat fitrah ni adalah zakat tubuh badan. Satu lagi zakat harta. Zakat harta berkait dengan emas, perak, perniagaan, tanaman, kurma, gandum, padi. Hasilan tu rikas, terpendam, tanaman yang disebutkan tadi. Jadi semuanya perniagaan semua dipanggil zakat harta. Maka terkumpullah di pusat zakat ataupun di Baitul Mal yang diuruskan oleh kerajaan. Juga datang daripada sumber macam sekarang ni zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat pada diri dan tubuh badan. Tubuh badan seorang tu. Apabila seorang mempunyai perbelanjaan yang lebih pada malam raya dan harinya, melebihi daripada perbelanjaan diri dia pada hari tersebut, maka dia perlu membayar zakat fitrah. Jadi di setiap orang lah, pada setiap orang. Kalau orang itu sudah dewasa, maka dia perlu menunaikannya sendiri. Seumpama pelajar-pelajar dalam kelas kita ni lah. Antum orang-orang yang dah dewasa, balik, yang tasarruf dan sempurna akal, boleh memiliki sendiri harta dan transaksi, boleh tidak bergantung kepada orang. Maka empunya badan masing-masing lah yang perlu membayar zakat fitrah. Ya. Jadi pada dikira masanya pada malam raya dan siang. Mungkin hari ni kita tak ada lagi duit. Mungkin dah ada. Yang ada itu mungkin bukan dalam beg duit tapi dalam akaun, dalam bank.
Semua tu boleh dikeluarkan. Yang penting milik yang sempurna bagi kita dan melebihi daripada belanja harian kita dan malam dan siang pada malam raya dan hari raya. Sekiranya ada duit, masa tu melebihi daripada qadar makan minum, tempat tinggal dan maka kena bayar lah. Contoh, dia perlukan RM10 sehari. Dalam beg dia ada RM50. Maka dia perlu membayar 1 sa'. 1 sa'. Baghdadi iaitulah 2.4 kg beras. Makanan ruji bagi tempat kita berada tu. Jadi dengan harga setempat itulah, maka di Terengganu kerajaan menghadkan harga beras untuk 1 sa' yang sejumlah RM2, 2.4 kg itu adalah RM7. Harga beras biasa itulah. Hak yang kebanyakan orang duk makan RM7. Beg kita ada RM20 pada malam raya. Kena pergi bayar lah. Malam raya tu zakatnya untuk diri kita. Itu dipanggil zakat tubuh. Dan dibayarnya di tempat beraya. Pada malam raya, di mana kita berada, di situlah. Jadi, kalau yang duduknya di Kuala Nerus, pada hari raya ni, dia duduk di Kuala Nerus. Maka Kuala Nerus lah tempat dia membayar zakat fitrah dirinya. Ayahnya duduk di Kuala Lumpur, nak bayar untuk diri dia, kena dapat izin, tapi dia kena bayar di Kuala Nerus. Bayarnya di Kuala Nerus, tidak di Kuala Lumpur. Sebab ayah dia hanya bayar untuk diri dia di Kuala Lumpur. Ayah hantum duduk di Kuala Lumpur, dia bayar Kuala Lumpur. Anak dia, hak hantum ni, di sini dia satu, dia tak perlu bayar. Bukan tanggungan zakat dia. Dan zakatnya ditanggung oleh anaknya. Kalau dia nak tolong bayar dengan dia transferkan duit untuk bayar zakat, boleh. Tapi dia kena bayar di sini. Bukan bayar di KL untuk anak dia di Kuala Nerus. Faham ke tak? Ada soalan? Tentang sumber. Ni kita tak masuk untuk zakat pembahagiannya lagi. Kepada siapa tu? Masarif az-zakah. Ada soalan? Ustaz, nak tanya. Kiranya kalau ayah yang tolong bayarkan zakat tu, anak-anak kena bayar balik ke ayah? Anak-anak hak mana tu? Anak-anak yang dah umur macam kami Anak macam pelajar-pelajar semua ni. Duduk Uniza ni, pelajar dalam kelas kita ni. Ya. Ni ke anak hak duduk di rumah tu? Macam yang dah kerja lah, macam dah kerja. Yang antum tak kerja lagi, tapi antum kena bayar dah. Okey. Antum tak kerja lagi, kena bayar dah. Ini kan pula hak bekerja dah. Jadi, dhabitnya orang yang wajib ditanggung. Wajib ditanggung pada syarak. Mungkin antum faham, ayah tu kena tanggung antum belajar. Itu tidak pada syarak. Itu pada mungkin undang-undang. Ataupun uruf adat ni. Dah habis BA lagi, dah habis diploma lagi. Tapi anak tu tidak wajib tanggung. Dia tanggung pada syarak. Sebab anak dia dah besar. Anak hak kat rumah kecil tu, hak merakak
darjah 1. Hak tak boleh nak kerja lagi. Ataupun hak besar tapi tak boleh nak kerja kerana lumpuh. Maka tanggungan ayah. Mak juga. Walaupun bekerja, tanggungan ayah. Situ. Itu zakat fitrah yang kita kena faham. Yang kita perlu tunai untuk sehari dua lagi ni. Jelas tak ke? Ustaz. Jelas Ustaz. Jadi, Ustaz. tahun lepas bayar tak ke? Tahun lepas siapa bayar? Bayar di mana? Tahun lepas? Ya, lepas Ha. bayar tak bayar. Saya tak bayar. Gimana? Eh. Ayah tak bayar? Ayah bayar. Lepas. Iyalah. Dah ayah bayar. Nanti tahu tak ayah nanti bayarkan nanti tu? Tahu sebab ayah dapat macam mana ayah dapat ada satu kertas zakat yang macam kita dah bayar tu kan. Ya, pada masa membayar tu. Sebelum membayar tu. Sebelum dibayar ke Amin tu. Ayah dapat izin antum tak lagi? Dia pun Tak minta? Tak minta macam mana nak niat? Tuan badan tu kalau kita semayang, kita lah kena niat. Jadi, anti ataupun antan, orang lelaki ke siapa ke, ada niat. Niatnya macam mana? Ayah kata, Wahidah, saya nak pergi bayar zakat fitrah ni. Ayah nak bayar juga lah kepada anti ni, Wahidah. Boleh kan? Anti pun kata, tolong ayah, terima kasih banyaklah. Tolonglah bayar tu, dia panggil dah niat anti untuk bayar zakat anti. Macam mana anti boleh kata bayar zakat, anti tak ada niat? Innamal a'malu binniyat. Lepas tu niat pula berlaku selepas pada pembayaran. Jadi ke tak? Dia niat masa pembayaran ataupun sebelum. Lepas tu Ustaz nak bincangkan tajuk ni. Moga-moga dapat membantu supaya berlaku dengan lebih sempurnalah ibadat. Jadi Ustaz. Kalau nak kira tak ada niat, nak sah macam mana? Tahun ini. Ada soalan? Kalau tahun ni. Ada Ustaz. Cuba tanya. Kalau kita guna duit zakat tu untuk bayar zakat boleh tak Ustaz? Macam orang bagi kita zakat, kita pun bagi dekat orang lain pula zakat. Zakat Guna duit tu adalah tamlik. Seseorang membayar zakat kepada fakir miskin. Beras ke, duit ke. Jadi duit itu sudah jadi milik dia. Jadi milik dia. Contohnya dia dapatnya, loaded dia malam raya. Dia kena bayar juga. Dia dapat 1,000. Dia belanjanya yang perlunya 100 je. Maka dia kena bayarlah zakat. Kiranya boleh lah kan? Ambil duit tu bayar dekat orang lain pula. Kiranya boleh lah. Terima kasih Ustaz. Jadi anta tak boleh nak kira miskin, kaya tu melihat pada keluarga, pada diri antum. Hatta antum ni, kalau zakat ayah antum ni, boleh bayar pada antum. Sebab antum dah independen. Daripada, orang panggil, tanggungan dia. Cuma ayat kita itu atas rasa ihsan je. Itu yang kita kena bersyukur
ayah kita. Janganlah pula ayah dah ayah bagi duit saya sebenarnya ikut hukum syarak. Zaman-zaman COVID ni barak dia putus, dia tak bagi duit. Daripada dia berbelanja kepada fakir miskin yang jauh, lebih baik dia berbelanja pada anak-anak dia yang miskin. Jadi harap Ustaz pada tahun ini kita membayar sendiri atau dengan kita bertanya kepada ayah kita. Ataupun kita wakilkan ayah ini ayah kepada dia pergi bayar lah. Ayah nak bayar untuk kita supaya ada dah resip supaya ayah boleh buat potongan ke lembaga hasil. Tapi ayah kena maklum minta izin kita untuk pembayaran kita tu. Ayah nak bayar senyap-senyap, ayah sekali dengan kita. Dekatnya kita untuk diri kita tak bayar lagi. Dia hanya bayar kepada ayah, mak dan juga adik kita yang kecil-kecil ataupun hak yang lumpuh ataupun yang OKU. Hak yang sempurna macam kita kena urus diri ataupun wakilkan kepada orang untuk urus bagi pihak kita. Maka wakil itu perlu ada sirah lah. Jadi kena pastilah hak kita terbayar, jangan kira nak beraya je. Hak wajib tu selesaikan dulu. Ni kita duk derma sedekah orang RM10. Baik pergi bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah. Pergi bayar. Jadi soalan, kenapa tu anak yang berlainan tempat? Ya. Anak yang berlainan tempat itu mengikut diri oleh ayah ataupun tidak ditanggung. Ada ramai yang duduk di Uniza ke balik rumah Melaka dah ni? Balik rumah dah? Ada yang balik, ada yang duduk ni. Melaka. Tak, Uniza. Saya Ustaz. Wahidah. Natasha. Ya Ustaz. Okey. Jadi fitrah adalah pada tanggungan aunty. Aunty ada duit tak? Ada Ustaz. Banyak mana? Boleh lah kalau nak bayar zakat fitrah tu. Aunty susah pula. Ayah bagi. Jadi ataupun orang bagi pinjam yang dalam pendidikan pinjaman. Aunty lah tu. Mesti kena bayar balik je. Ada 1,000 contoh. Adalah. Jadi kena cari ya. Masa yang dia ambil kira seorang tu perlu membayar ataupun tidak bukan sekarang. Mungkin sekarang dia tak ada duit. Tapi pada malam hari raya dipanggil waktu wajib. Waktu wajib tu malam raya dan siang raya. Malam raya tu malam Rabu, malam Khamis.
Kita beraya Khamis tak? Jam maghrib itu, maghrib hari raya, malam raya tu orang duk takbir, ayah nanti dah telefon ni, ayah baru transfer duit ni, duit raya awak ni. Ambil lah 2-300 ni. Kita bersorak. Boleh lah hantar kata, oh saya nak bayar zakat lah. Zakat fitrah. Jadi dia kata, ayah bayar dah. Ayah Natasha ni bayar dah. Aunty duduk mana Natasha? Ayah Selangor. Selangor. Dia kata, ayah bayar dah ke Aunty Natasha? Itu soalan tadi. Aunty pada waktu wajib, iaitulah malam raya, berada di sini. Tubuh aunty itu duduk di sini. Kecuali aunty duduk di naik malam bas malam pada sekolah pada orang yang wajib membayar ataupun orang yang wajib menanggung. Jadi orang yang boleh melakukan niat adalah ayah. Ayah ni dia ada tanggung adik kecil kita. Ada 5 orang kat rumah. Pada jana tu 5 orang. Lepas tu mak kita. Ayah tanggung belaka tu. Jadi ayah pergi bayar zakat tak apa beritahu. Dia kira sudah sah dengan niat ayah sebab orang yang boleh niat ayah. Adapun anak dia, hak yang dah besar, dah boleh bawa diri ni, anak dia itulah yang punya niat. Maka ayah kena maklum sepatah, minta izin, anak kata tolong bayarlah untuk saya wakilkan ayah lah. Maka masa tu, itulah niat aunty. Membayar. Dan waktunya boleh berlaku dalam daripada awal Ramadan sehinggalah hari raya. Jadi sahlah kalau begitu keadaannya. Kalau tidak, ayah kata saya dah bayar. Satu hal dah. Macam mana ayah bayar? Saya dah niat bung. Ayah niat. Ayah hanya boleh niat terguna pakai pada mak dengan adik-adik kecil. Saya sendiri kena maklum kepada ayah. Saya kena niat sendiri mewakil pada ayah. Jadi kita semayang, kita niat untuk diri kita lah. Mana boleh kita semayang niat untuk orang lain. Sama dengan zakat. Jadi takdir kata ayah Natasha ni dah bayar dah. Jadi aunty kena pergi bayar pula sini. Aunty pergi bayar sini. Pergi bayar kat Masjid Yuniza. Bayar Masjid Yuniza Amir. Ustaz Fajrul bayar zakat ke dia. Aunty beli tiket esok balik ke Selangor. Tak boleh. Nanti kena bayar pula di Selangor pada malam raya tu. Dah bayar dah sini. Nanti boleh minta semula ataupun nanti nak niat sedekah sunat pun tak apalah. Dah ke tak? Faham ke tak pada kelas ni? Ustaz. Kena bayar. Taklah nanti. Tadi tak jawab lagi. Bapa tak boleh nak dibayar sana? Sebab zakat ni diturut tubuh. Sebab itu dinamakan zakatul badan. Zakatul fitri, zakatul badan. Mempunyai badan. Mempunyai badan. Zaman dulu, orang tua, dia pergi Mekah. Ayah kita, tok nenek kita ni, dia pergi Mekah. Dia zaman dulu, orang pergi Mekah 4 bulan. Pergi Ramadan lagi. Jadi ayah, dia tinggal anak dia kat rumah. Semasa dia nak pergi Mekah tu, dia dah siap-siap. Siap-siap. Tinggalkan duit. Pada seorang yang untuk bayar zakat anak dia di rumah di Malaysia. Bukannya di Mekah.
ayah duduk Mekah. Dia tak boleh bayar di Mekah. Dia panggil memindahkan zakat tu tak dibolehkan. Mindah zakat daripada mahal dia, tempat orang tu berada tu. Jadi Mekah zakatnya lain. Jadi pungutan dia, pengagihan dia ikut negeri. Kalau di Selangor, ada Selangor. Kalau di negeri Terengganu, Terengganu. Jadi kenapa gitu? Sebab orang miskin, apabila dia tengok orang ramai di tempat dia, maka dia akan berasa seronok. Apa? Dia tengok bilangan orang dalam kawasan tu. Oh, dia dah ada bahagian. Kalau orang kurang, maka dia kata panggil zakat hak yang dia akan tiba tengok tubuh ataupun diri kita tu dalam kawasan dia. Tengok tiba-tiba kita tak bayar ke dia. Dia tengok tapi orang negeri lain, fakir lain yang tak tengok diri kita tiba-tiba dapat zakat. Maka itu satu benda yang menyakiti hati dia. Jadi khulasahnya, ringkasnya, antum yang di sini kena pergi pusat zakat atau kena pergi antum beraya di sini tak ada masalah, sah lah. Yang ada sekarang pada pagi raya, malam raya antum duduk di kampung negeri kita, maka kena bayar pula pada waktu wajib, waktu al-wujub. Lelaki dan juga perempuan. Ya, perempuan sehingga dia ada suaminya, maka diambil membayar tu ditanggung oleh suaminya lah. Dia dah keluar dari rumah, dia dah dewasa dan menguruskan hidupnya sendiri, maka dia kena tanggung sendirilah. Habis. Apabila zakat fitrah dan juga zakat harta tadi dikumpulkan oleh pusat zakat, kena agihkan kepada asnaf, kumpulan yang Allah Ta'ala menyebutkan az-zakah, tempat pembayaran, pemberian zakat. Tahqiqan lima fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ianya telah dibukti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan di sini tempatnya Nabi laksanakan, Nabi buat. Faqala azza man qailun, maka Allah berfirman azza wa jalla, innamas sadaqatu ay az-zakawatu, sungguhnya sadaqat iaitulah zakat-zakat tersebut lil fuqara ay masrufatun, dibayarkan kepada al-fuqara. Innama tu lil hasri, maksud hanya kepada mereka ini. Innamas sadaqat, hanya sesungguhnya zakat itu diberikan kepada al-fuqara, orang yang ada sifat-sifat fakir, miskin, amal, mu'allafah, riqab. Jadi,
Siapa dia al-faqir? Al-faqir huwa alladhi la yajidu ma yaqa'u ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Orang fakir ni iaitulah orang yang tidak mendapat sesuatu yang itu harta yang yaqa'u dirinya pada tempat yang memadai untuk kehidupan dia pada umur ghalibnya. Ka'annahu yahtaju ila, seumpama bahawa ia berhajat kepada 10 dirham. Contohnya, jadi kifayah dia yang memada bagi dia tu. Nak tahu makna fakir. Fakir ni dia keadaannya lebih teruk, keuangannya berbanding dengan miskin. Contoh apa? Dia perlu 10 darahima, 10 dirham, duit dirham. Wa huwa la yajidu, padahal dia tidak ada kecuali 2 dirham. Mana jauh daripada 10. 10, 5 tu, 5 dirham tu separuh. Dia adanya di bawah separuh. Dirhamain aw salasah, ataupun 4, tak sampai separuh. Ada sahabat kita tanya, kalau disetiu kita duduk di sini, maknanya pungutan zakat itu pungutan zakat berpusatnya di bandar lah. Tapi dia mengambil kira bilangan fakir miskin di setiap daerah tu. Orang sedaknya, qaryah ataupun daerah kita. Yang seumpama pungutan di Selangor dengan Terengganu itu berbeza. Pungutan di Terengganu diagihkan fakir miskin Terengganu lah, yang mungkin daripada berbagai daerah. Pusat dia sama. Jadi masih lagi takbirah. Jadi kita nak faham al-fuqara ni iaitulah orang yang berada mana dia harta yang dia ada tu di bawah daripada separuh daripada qada memada. Jadi yang memadanya 10. Dia ada 2 dirham, 3 dirham, ma'khudhun minal fiqar. Diambil daripada fakir ni, daripada perkataan fiqar. Fiqar ni tulang belakang lah. Ka'annahu usiba fiqaruhu, seolah macam orang tu tulang belakang dia ditimpa dengan suatu. Panggil patah tulang. Dia ni adalah tulang belakang. Panggil
tak boleh nak buat apalah. Kalau patah tulang belakang ni, macam mana? Ustaz tak sempat baca ni. Ha. Yang dah boleh tanggung di sini, ayah terus bayar tanpa minta izin kita dan kita pun tak niatkan ayah sebagai wakil bayar zakat. Jadi macam mana dengan bayaran zakat sebulan ini? Lepas-lepas tu, kalau ada duit lebih bayarlah. Kalau yang lepas-lepas tu, bayarlah. Kalau ada duit lebih, sikit-sikit. Okey. Jadi kalau tanpa minta izin, dia tidak ada niat. Niat wakil pun tak ada. Zakat perlukan niat. Semasa pembayaran ataupun sebelum. Semasa mewakilkan. Kalau tak ada niat, tak ada lah. Innamal a'malu binniyat. Ustaz kira macam mana saya Sarawak, saya wajib bayar balik kat Terengganu walaupun ayah saya dah bayar di Sarawak. Kalau yang duduk di Sarawak, macam tadilah. Sini. Kalau yang di Sarawak, ayah nanti nak minta, bolehlah minta. Bagi balik yang saya bayar untuk seorang lagi tu. Ayah nanti yang duduk di Sarawak tu boleh minta. Sebab dah bayar dah kat sini. Tidak tahulah dia nak bagi ke tak. Ya. Kalau nanti ayah duduk setiu, jangan tanya setiu, tanya nanti. Saya duduk Uniza, saya lah. Jadi zakat nanti, zakat tubuh yang duduk di sinilah. Sama ada yang membayarnya nanti, contohnya nanti bawa seorang adik nanti duduk sini. Umur dia 5 tahun duduk dengan kita. 6 tahun. Siapa yang perlu bayar zakat fitrah adik nanti tu? Natasha? Natasha. Ya Ustaz, apa tadi? Ni soalan Tira. Tak. Bukan, yang Sarawak ya? Tak, ya. Dan soalan ni Ustaz. Ayah saya di setiu, saya di Uniza. Saya wajib bayar sendiri atau boleh kirim niat dekat ayah? Betul soalan saya. Yang nanti kata duduk Selangor ke mana ayat ni? Tak, itu kawan punya soalan. Saya bagi contoh. Soalan. Jadi sekarang ni IT ni dia duduk sini. Dia duduk sini kan? Ya Ustaz, kawan saya duduk sini. Kat ayah pula. Ayah di sini lah. Ya Ustaz. Kena suruh ayah tolong bayar. Soalan Ustaz. Ya. Yang pasal yang Ustaz bagi tahu tu, yang pasal ayah yang duduk kat setiu tu, yang tu soalan saya. Kiranya saya suruh Tasha tolong tanya. Kiranya macam ayah saya macam nak suruh semua
Dia tolong bayar untuk semua adik-beradik saya macam tu. Oh, ya. Kiranya termasuk saya. Ni nak bayar belaka. Kiranya sah ke tak kalau dia tolong bayar dan dia minta izin saya dan saya benarkan benda tu. Boleh. Kiranya sah je walaupun saya duduk kat Unizan. Dengan syarat enti kena wakil lah pada ayah. Maknanya niatkan dulu untuk pada ayah. Bayar ke ayah, ayah tak bayar lagi dah zakat. Dah bayar lah. Bayar untuk zakat Tak saya bayar ya. Boleh kok. Duit banyak lagi ni. Baru masuk gaji. Dah ayah. Saya wakil ke ayah lah untuk bayar zakat untuk diri saya. Berapa ringgit? RM7 ke? Saya wakil ke ayah lah tu. Yang dia kerja dia tu. Faham. Jadi, orang panggil, cuma isunya setiu dengan Kuala Neruh ni, dia pungutan zakatnya sama. Pungutannya akan terkumpul di pusat zakat. Yang sama terkumpul dan dia akan diagih lah mengikut. Jadi kerajaan pula, lagi pula kerajaan boleh memindahkan zakat. Jadi amil zakat itu adalah mewakili raja yang dilantik. Dia boleh pindahkan zakat di setiu tu untuk pergi ke kumpulkan di Kuala Terengganu, di pusat dia. Tak apalah. Jadi boleh dibayar di sana. Jadi yang cuma niat je lah nanti kena buat. Nanti kena lapah pada dia tu. Adapun adik anti tak payah dah niat sebab ayah tu tanggung dia. Orang yang wajib tanggung ayah tak perlu tanya dah. Umur berapa Ustaz yang wajib yang bukan di bawah tanggungan ayah? Orang boleh bawa diri. Orang boleh bawa diri. Umur orang panggil boleh cara diri. Faham. Arab Afrika umur 10 tahun tu kerja dah. Pak kita dah lagi aku. Tahu dah tu. Pada bukan usia tapi kemampuan bekerja dia dah boleh ada pendapatan. Dan zaman sekarang ni banyaklah pendapatan tu orang boleh. Tak nanti ada CJ. Diploma ni. Orang cari duit tak nanti diploma. Baik. Jual kuih ke. Shopee ke. Macam-macam online ke. Boleh duit dah. Dah. Jadi. Okay. Keluar rezeki tu. Situlah. Ni dah umur, orang panggil apa, 18, 20. Nak suruh ayah tanggung lagi. Tak sedar lah menjawab diri kita. Sikit lagi, orang kata, saya tak wajib tanggung ayah saya. Sampai bila? Sampai saya ada sekolah menengah. Tapi tu ayah kena minta izin, kena maklum. Awak wakil lah ke ayah. Dia kena ajar kita. Kita beritahu ke adik-adik kita yang besar-besar tu, wakil lah ke ayah. Saya wakil lah untuk ayah bayar untuk diri saya. Masing-masing tu. Ayah pun, ayah terimalah wakil ni untuk bayar zakat pada anak-anak ayah.
Wakalah. Boleh? Lagi? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Yang pasal mewakil kepada ayah tu. Hmm. Kalau contohnya macam ayah tak minta izin, tapi anak-anak yang diwakilkan dengan ayah tu macam Makruh dah. sedia maklum setiap tahun yang ayah dia yang akan bayar ke dia untuk balik zakat. Macam Jadi niat ini dia ada masa dia. Dia ada masa dia. Masa dia tu di setiap tahun. Macam kita niat puasa lah. Niat puasa tiap-tiap hari. Dia tak boleh buat awal Ramadan pakai waktu 30 hari. Masing-masing. Jadi tiap tahun kita kena berniat untuk membayar zakat. Bagi tahun tu. Kita kena niat lah. Jadi Minta hadiah anak aku pun dapat semalam dengar tadi. Dengar lagi dia minta kering dia. Iyalah. Nah. Jadi soalan macam tu kata sedangkan benda tu perlu dilakukan bukan secara atau niat membayar kita tu. Apabila datang daripada punya tahun. Tak boleh nak kata, dah ma'ruh dah setiap, tak perlu minta dah. Dia berulang tahun sekali wajib. Boleh? terima kasih Ustaz, jelas. Ustaz. Ya. Saya nak tanya tentang zakat. Macam contoh, saya sekarang ni di rumah. Di Sabah. Dan jadi biasanya zakat kata sebelum ni Pada saya cuba benda ni jelas. Ustaz nak benda ni jelas kepada pelajar supaya kita nak bercakap ke nak tu ke kita tengok bahagian zakat. Hari ni cara berzakat lah. Az-zakah. Pak 18. Sebab saya dekat Terengganu, family saya dekat Sarawak. Kiranya saya wajib bayar sebab kami tak sama tu Iyalah. Sarawak lain pengurusan dia. Dia akan mengagihkan di Sarawak. Jadi yang berhak pada diri tubuh kita itu adalah fakir di Terengganu.
fakir di Terengganu. Maknanya orang fakir dia hanya teringin pada harta orang kaya di hadapan dia. Dia tak pergi jauh-jauh. Dia tak berasa hati kalau orang kampung lain, orang kaya kampung lain tak bagi dia. Tapi dia berasa hati kalau orang kampung dia tak bagi, orang kaya kampung dia tak bagi. Yang itu dia akan berasa hati. Tak nak sebut mana. Di mana? Pertama, fitrah. Dia ada waktu wajib. Yang kedua, boleh kalau orang nak bayar macam sekarang ni boleh nak bayar. Tapi bukan waktu wajib. Kat fitrah iaitulah orang yang sempat sebahagian hidup nyawa dia tu dia bernafas sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Dia dah. Maknanya dia mari Ramadan, masuk Syawal, mati dia kena bayar. Kalau dia dah mati dalam bulan Ramadan, tak perlu bayar zakat fitrah. Itu waktu wajib. Jadi waktunya apabila masuk malam hari raya lah. Cuma waktu fadilat membayar zakat ni pada hari Yaumul Eid. Elok sekali tapi hari ni kalau kita nak tunggu pagi raya memang tak ada lah. Ambil zakat duk tunggu. Ya malam, setakat malam tu ada lagi. Ustaz, cuba sekali untuk cari waktu pagi. Tak jumpa ambil. Ambil nak makan kuih raya. Jadi sebelum pada masuk sembahyang, selepas pada subuh, masa tu bayar. Zaman dulu, masa ni lah orang pergi bayar. Zaman-zaman ustaz kecil dulu, ayah ustaz kalau nak bayar zakat, masa ni lah. Subuh, dia pergi cari rumah Tok Imam. Dia nak ambil waktu fadilah. Manakala waktu harus apabila awal Ramadan. Waktu makruh selepas pada sembahyang hari raya sehinggalah tenggelam matahari. Maknanya hari raya pertama maghrib habis. Itu waktu makruh lepas pada sembahyang. Yang kelima, waktu haram apabila lebih daripada hari raya pertama. Tapi kena bayarlah. Daripada hari raya. Orang panggil qada lah. Tapi tak berdosa kalau ada uzur. Wajib atas siapa ni? Wajib atas setiap orang Islam yang merdeka yang memiliki makanan pada hari raya dan malam raya. Jadi orang cukup perbelanjaan untuk malam dan siang. Betapa perempuan, kecil ataupun besar, merdeka ataupun hamba. Cuma orang yang wajib membayarnya, kena tengok. Jadi disyaratkan untuk kata wajib ini apabila duit yang, harta yang dia ada lebih daripada apa yang diperlukan untuk belanja dirinya dan juga orang dalam tanggungannya. Lebih untuk dia bayar hutang, lebih daripada belanja untuk upah bagi dia ada macam
amah tu. Hadam dia. Jadi apabila tidak ada lebihan selepas pada untuk perbelanjaan dia pada malam dan siangnya, maka tak perlu zakat. Zakat tak wajib atas diri dia. Yang wajib dibayar zakat itu adalah satu sok, satu gantang atas setiap orang. Satu gantang bardak ni 4 tupuk. Sekarang ni dalam 2 kilo, bukan 2 kilo 4, 2.75 kilo lebih kurang. 2.75. Kalau beras tu kilonya 2.75. Jadi kalau kita ambil kiraan dengan 3 kilo, selamat. Ya. Jadi benda yang dia patut bayarnya adalah makanan. Kalau kita ni beras lah. Makanan setempat kita beras. Zaman dulu orang bayar beras, zaman sekarang ni orang bayar duit. Ini orang panggil pilihan kerajaan sekarang ni lah. Habis. Ya. Macam Ustaz. Saya nak tanya gini macam bab zakat gini macam ayah saya kan meninggal dah. Lepas tu macam ayah meninggal lebih kurang nak masuk lebih kurang 10 tahun lah. Lepas tu macam kalau setiap bulan puasa macam pok dara dia dok bagi tahu dia nak bayar dah zakat. Lepas tu macam tengah-tengah je khabar ni zakat bayar dah untuk puasa ni je khabar gitu. Lepas tu kira kan Ustaz macam mana dia nak bayar benda ada niat. Ya macam dia khabar ke mak dia khabar ke mak ni bayar dah zakat untuk keluarga ni dia khabar gitu. Jadi kira kan lepas-lepas Tak sah. kira tak sah Dia bayar atas kapasiti apa? Pok dara tu. Pok dara gini sebab macam dia wakil atas ayah kan pok dara tu adik ayah jadi macam dia kira gitu lah kan. Dia kira orang yang wajib membayar, orang yang wajib nafkah. Masalahnya pok dara wajib nafkah ke? Dah. Boleh tak? Dah. Ikut. Jadi macam ayah kita, dia wajib nafkah pada anak dia. Hak kecil-kecil tu. Maka dia juga wajib membayar untuk anak dia. Dia wajib nafkah untuk mak kita, isteri dia. Dia kena bayar lah. Dia tak wajib nak bayar nafkah untuk kita. Jadi dia tak wajib bayar tapi dia boleh bayar. Tapi dengan izin, dengan wakil, boleh nak bayar. Siapa-siapa pun boleh nak bayar. Macam ada kawan. Kawan tu kata, tak apa aku sponsor mu. Okey, saya wakil bawah bayar untuk diri saya. Dia nak sponsor lah okey. Jadi kita dah wakil dah dia. Kita niat dah tu. Dia boleh ke bayar. Dia buat mara resip. Tak apa. Gitu. Gitu lah. Jadi macam sebelum-sebelum ni jadi kena bayar mula lah gitu lah. Boleh kata ke mana? Lah kalau nak kira kak. Tu faedahnya kita mari ngaji ni. Ya. Jadi macam contoh tahun ni kita tanya pok dara kata tak bayar lagi. Jadi kita tanya je dah nak bayar ke kan kalau gitu lah atas contoh kita khabar kerja kita boleh dah nak bayar diri kan. Jadi kalau nak bayar juga kita wakil lah gitu lah kan Ustaz. Gini.
Ya, kalau kita wayak hukum. Hukumnya orang hak wajib membayarnya adalah punya diri. Kalau orang nak tolong, orang nak bantu, jadi dia kena melalui kita ataupun dengan memaklum pada kita supaya dia tahu hak yang dia buat tu bukannya wajib. Jadi apabila kita pun tahu dia buat betul hak wajib, duit dia kan. Hak dara dia nak sponsor anak saudara. Atau buat ihsan pada ahli keluarga ataupun kaum kerabat dia, boleh. Bagus. Dia boleh pahala lah. Tapi mesti mengikut syarat dan peraturan dia. Jadi bicara molek gini, Pak wayak gini. Jadi hak lepas tu hukum gini. Pak boleh pahala wajib Pak boleh pahala sunat Pak tak rugi. Pak dara kita tak rugi. Cuma kita lah. Kita lah bermasalahnya. Maksudnya kita ada hutang lagi sebab tidak sah. Kita terhutang dengan fakir miskin. Jadi tahun ni kira agak-agak berapa? Tahun lepas 100. Tahun ni kalau kita ada duit lah 100. Tahun dulu 100. Pergi mari pusat zakat ambil, saya bayar. Selesai hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayah meninggal tu berapa tahun dah? Ada pun nak bayar pula kali lagi kata Pak Dara. Dah nak orang ni dah Pak mana dia. Tapi Pak takkan. Pak banyak dah pun. Kat tahun ni kalau Pak nak bayar, mari kita buat gini. Saya wakil pada Pak lah. Mak saya, mak pun wakil. Tapi siapa yang tanggung orang tu. Jadi Pak saudara ni dia tak tanggung mak kita. Dia bukan tanggung adik-adik kita. Sebab kita ada lagi. Kita ada wali lagi. Wali dia ada lagi. Kalau kita ada harta banyak, kita lah kena tanggung. Jadi macam ataupun mak adik saya sebelum ni mak dok kerja. Ada pecahan wahayah gitu. Jadi hatu lah. Jadi gitu lah. Jadi macam sebelum ni hak adik-beradik nak sedap bayar mula gitu. Iyalah. Gitu. Sebab tanpa semasa pembayaran Pak pada Pak dari kita pada tahun lepas tu, tanpa pengetahuan kita. Jadi kita tak tahu macam mana nak niat. Jadi kalau kita niat ni apabila kita sedar. Bak ya ni bayar. Okey. Jadi terima kasih banyak. Sama. Niat ni benda penting. Jadi satunya niat wajib pada zakat. Kerana nak beza antara zakat dengan sedekah sunat. Sedekah sunat tak wajib niat. Macam Pak Dara tadi, kalau dia nak sedekah, tak wajib niat. Tak wajib niat dia dan orang lain pun tak wajib niat. Tapi kalau hak wajib, kena niat. Contohnya, inilah zakat hartaku kalau kita ada nak bayar mah. Zakat mah. Inilah zakat hak hartaku. Inilah apa panggil hak fardu daripada sedekah aku hak fardu pada hartaku. Jadi waktu kita niat tu masa kita beri kepada seluruh fakir, orang hak berhak terima itulah iaitu fakir ataupun wakil kita. Kadang kita direct langsung pada fakir miskin, ambil ni. Kita suruh niat tu pada wakil. Tolong niat. Tolong niat baik masa bayar tu. Dia pun niat. Ni mak
Niat. Dia tulis niat pula. Dia pakai niat pula dia. Jadi harus kita mendahulukan niat sebelum pada bayar. Kepada fakir boleh. Atau kepada wakil dengan syarat. Lepas pada kita hanya berada di peringkat nak serah je. Jadi kita dah kumpul-kumpul, ni banyak ni. Kita niat maksud. Jadi kalau kerajaan dia boleh ambil secara paksa orang tak mau zakat ni. Jadi niat secara paksa gitulah. Iman. Jadi syaratnya Kalau niat kodok zakat ni macam mana tak? Kalau kodok zakat ni, niatnya macam mana? Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ni zakat diri saya. Dan orang yang wajib atas saya tanggungan dia. Dia berkuasa. Berapa orang. Orang yang wajib tu, kalau 5 orang. Dia bayar. Kalau nak kodok zakat yang sebelum-sebelum ni tak? Kalau nak qada, inilah zakat atas saya dan juga hak tanggungan saya pada hak tahun lepas. Dia jadi tunai, dia jadi qada tunai tu. Dia tak jadi tunai. Mana hak lepas-lepas. Hak tunainya apabila tahun ni. Hak ni tahun, hak ni hak tahun 2 tahun lepas. Ni 2 tahun. Gitulah. Tak. Ya. Jadi kiranya yang soalan saya tadi tu kalau macam contoh tahun-tahun sebelum ni ayah saya bayar zakat kan untuk kami adik-beradik, saya ni dia tak bagi tahu pun. Dia macam biasa senyap jadi macam mana apa hukum tu kalau dia tak bagi tahu? Sedaknya pergi bayar pula. Jadi saya kena bayar balik ke macam mana? Lah. Kita yang menghadap Allah Ta'ala. Oh, tapi kalau kita tak ingat contoh dia memanglah dia cuma kalau contoh kalau dia macam tak ingat berapa tahun tu, nak lama ke tu setahun? Berapa tahun kira lah. Rasanya. Saya sekolah menengah tu semua. Bayarlah sikit-sikit. Okay. Kira kodok zakat fitrah dia kodok untuk diri saya lah. Okay. Baik. Bila ada sikit, lagi bayar sikit. Okay. Okay, Ustaz Abang. Sama-sama. Jadi kita duduk nak bercara tentang lil fuqara. Ni dia panggil masarif az-zakat. Masa dah lewat dah ni. Sudah lewat ni. Okey, kita tangguh. Minggu depan raya berapa hari? Raya berapa hari? Hari Jumaat je. Jadi minggu depan ada pula lah. Kita ada kelas. Allah. Jadi untuk uji amalan ni tak ada lagi lah. Kita tunggu malam besok. Kalau settle. Besok malam Selasa dah. Ni hari Senin. Malam Selasa dah. Malam Rabu. Okay. Jadi dalam pukul 10.30. أقول قولي هذا
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Ustaz. Selamat Hari Raya Ustaz. Maaf Jaga saya diri batin Ustaz. masing-masing. Jaga diri masing-masing ya. Allah Ta'ala melindungi kita semua ni. Amin. Terima